So kita moving on to the next question, question number 11. Alright, so dekat sini question number 11 A dah ada jawapan, 11B dah ada, tapi aku still nak baca soalan juga. Nak tengok Bukan, ingat, physics is not all about answering the question, it's about the understanding the problem. Okay, bila kita understand the problem, then barulah kita tahu macam mana kita nak gunakan untuk solve benda tu. Okay, so kita ada 2 metal rods, one aluminum, one brass, are each clamped at one end at 0 degrees and the rod are 50. At what temperature will the rod just come into contact? Okay, on fast at what temperature? Okay, so basically assume the base of the rod are clamped and the goes negligible small expansion. So bila katakan okay, ni soalan ni aku faham lah, tapi mungkin ada tak faham, rasa macam tak nampak, macam mana? Lukis sikit, tak susah sangat pun kau lukis 2 rod. Okay, 2 rod macam ni, dia tak bersentuh. Okay, satu metal, satu aluminium, satu metal, satu lagi aluminium, tak bersentuh. Okay, alright, panjang dia dua-dua 50 cm. 50 cm. Alright, so separated ni separation distance dia. Okay, ni separation distance dia tadi 0.024 cm. Okay, ni dia punya separation distance. Barulah faham. At what temperature will the rod just come into contact? So basically kalau benda ni dipanaskan, dua-dua metal ini dipanaskan, dia orang dua-dua akan memanjang. Dua-dua akan memanjang. So apa yang kita nak tahu adalah hasil tambah dua-dua pemanjangan ni sama dengan 0.024. So dia akan touching each other. So kita pun kira lah kan. Okay, so kita dapat. Okay, so ini adalah brass rod extension. Ni dia punya formula. Ini formula bagi aluminium rod. And then hasil tambah dia, nampak? Hasil tambah dia adalah 0.024. Itu dia punya konsep. So kat sini kita carilah dia punya nilai delta T. Okay. Okay, tadi at 0 degree kita bukan cari delta T, kita nak cari T final actually. T final. Tapi T initial dia 0. Okay, T initial dia 0. Kat sini ni 0, nampak? So samalah delta T. Jadi kita nak cari T final. So cari nilai T final. Sama dengan berapa? So kau akan dapat jawapan. Okay, akan tengok. Okay, sikit saja suhu yang diperlukan untuk manaskan dua benda ni supaya dia memenuhi gap ni. So sebab itulah kalau macam railway kereta api tu dia buat jarang-jarang gap dia tu. Jarang betul lah. Kan, bukan sikit-sikit pun jarang kan. Jarang. Kita boleh nampak dia punya gap tu. Kan, sebab perbezaan suhu dia boleh menyebabkan benda tu expand. Alright. So faham cuba dapatkan. Okay. Just aku nak korang pastikan sebelum korang gunakan formula ni atau apa-apa formula sekalipun, convert everything into SI unit. Okay, pastikan. Alright, so moving on to the next questions. Ini lebih kurang macam soalan yang sama, tapi kali ni dia menggunakan area expansion kan. So dia ada hole 20 cm through a copper sheet. The temperature sheet rises to 150 degrees Celsius. Find the area of the hole when the sheet is cooled down to temperature 30 degrees Celsius. So the answer is here. Dia keluarkan semua information kat sini. Convert everything into SI unit. So kau akan dapat dia punya delta A. So kita nak cari delta A. So aku belum pernah ajar korang macam cari delta A, right? So area expansion, change of in area is equals to beta, right, A naught delta T. Okay, so tadi kita ada alpha L naught delta T, right? So kita tukar ke sini je dekat beta ni. Okay, yang mana kita tahu bahawa beta atau is equals to
2 kali alpha. Alright, itu dia punya informasi. So kau dah nilai alpha, cari beta, and then gunakan formula ni, kau akan cari delta A. So delta A kau akan dapat lebih kurang 0.08 macam tu. So kau tolakkan dengan value ini. Okay, so the concept is kan, kat bawah the answer must be less than 2 cm squared because when the hole cool down it contracts. So aku nak korang faham satu benda ni. Yes, the hole cool down it will contract, but then not the hole yang contract. Lubang tu dia mengecut disebabkan oleh apa? The whole sheet contract. Itu yang korang kena faham. Sebab yang metal adalah the copper sheet. Alright, hole itu the gap sahaja. Alright, the gap sahaja. So bila metal sheet itu jadi sejuk, maksudnya the whole metal sheet tu dia akan contract, dia akan mengecut. Secara tak langsung hole tadi tu pun dia akan mengecil juga. Sebab size of the metal sheet itu mengecil. So boleh faham kan? So hole dia bukan solid. So kena faham dia memanglah okey kalau fikir kan. Why basically the hole makin kecil sepatutnya makin besar lah, sebab metal tu mengecil. It doesn't work like that sebab hole tu located dekat tengah-tengah. So bila metal itu contract, metal itu mengecut, so maksudnya hole itu akan mengecut sekali. Kau bayangkan kalau kau lukis satu titik dekat balloon kan, balloon yang apa, yang dah kembang kata kan, lepas tu bila kau buang angin dalam tu, apa jadi pada dot tu? Mesti dia akan jadi makin kecil. Okay, sama juga kalau katakan kau lukis satu, masing-masing dia kosong kan, kau lukis satu titik, lepas tu kau tiup, so kau akan nampak dia punya titik tu akan jadi besar. So itu adalah dia punya hole. So lebih kurang macam tu dia punya area. So the whole copper sheet tu mengecut, maka menyebabkan lubang tu pun mengecut sekali. Okay, faham Alright, very good. So okay, tutorial 12, question number 12. Oh, dah macam 12 pula dah. Kan? So in this question we are given an iron ring with a cylindrical iron rod. An iron ring is fit snugly on a cylindrical iron rod. Okay, so basically iron ring ni duduk dekat atas ni lah. At 20 degrees Celsius, the diameter, okay, ni bagi 20 degrees Celsius, ini dia punya initial punya temperature. Okay, diameter dia adalah diameter of the rod, okay, is 6.445 cm and the inside of the diameter of the ring is 6.42 cm. To slip over the rod, the ring must be slightly larger than the rod of the diameter by 0.08 cm. To what temperature must be the ring to broad? Okay, so basically apa yang berlaku adalah ring ni tak muat nak masukkan. Dia bukan nak masuk, dia nak masukkan silinder ni dalam ring. Okay, dia nak masukkan silinder ni dalam ring tapi tak muat. Kan, sebab silinder ni lagi besar daripada ring. So, ring ni kena dipanaskan. Kan, kita tahu dipanaskan dia akan besar kan, supaya dia boleh muat masuk. So, silinder ni boleh muat masuk dalam ring ni lah. So, the idea is, alright, kita perlu increasekan diameter of the ring. Okay, lebih besar daripada 6.45 plus ni lah. So, kita kena tahulah berapa diameter, minimum diameter. So, minimum diameter untuk dia pass through adalah 6.445 plus dengan 0.08. Control Z. 0.08 cm. So, ini dia punya minimum dia. 6.445. So, macam 6.453 cm. Okay, ini dia punya minimum diameter need by the ring in order to slip over the rod. Okay, to slip over the rod.
Alright, so asal dia punya diameter asal adalah initial diameter is equals to 6.420 centimeter. So dia kena increase to this value, dia kena dapat. So in order nak increasekan dia punya diameter tu, maksudnya kita kena panaskan dia. So menggunakan formula yang sama, kan, kali ni kita nak cari dia punya area lah, area expansion, right? So area expansion formula A naught is equals to beta terbalik, Ctrl Z, delta A is equals to A naught beta delta T. Okay. So macam biasalah, ni nak masukkan, kita nak tahu berapa dia punya formula. So kita kira lah dekat sini kan. Dia punya A naught sama dengan pi R squared. Okay, R yang inilah, yang initial. So dapat jawapan. Make sure unit dia adalah meter squared. Okay, gunakan SI unit. Lepas tu cari yang final dia. A final sama dengan pi R squared juga, tapi kali ini kita pakai nilai yang atas ni. Ni yang kita nak dapat dia punya final. So dapat jawapan meter squared. So cari delta A, difference in area, supaya kita boleh masukkan dekat sini. Okay. Alright. So then kita just substitute saja nilai. Okay. So dah substitute nilai, kita nak cari dia punya delta T. Delta T dekat sini. Kan, so kita dah dapat nilai ni. Ini kita dah dapat. Delta A kita dapat. Sama dengan A naught kita ada kat atas ni. Dua-dua nilai kita dah kira. And then beta ni sama dengan 2 kali alpha. Alpha adalah linear expansion. Coefficient of linear expansion. Yang inilah. Ni alpha. So beta 2 kali alpha. So delta T. Delta ni sama dengan apa? T final minus T initial. T initial dia adalah 20 degree Celsius. So cari T final dia berapa. Alright. So that's the idea. Okay, macam mana kita nak kira berapa temperature yang diperlukan oleh ring itu supaya dia boleh slide over. That's minimum temperature. Kalau kau panaskan lebih panas lagi, dia akan lebih kembang lagi lah. Lebih besar lagi, dia mesti boleh. Ini adalah minimum temperature. Alright.